Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati, saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pertamanya kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita sama-sama selesai solat. Mudah-mudahan ibadah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa yang sama-sama kita aminkan bersama dengan imam kita tadi, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin muslimat, malam ni kita berbicara lagi dalam bab munakahat, dan insya-Allah pada malam ni kita akan cuba tengok dalam fiqh, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, dan saya merujuk kepada fiqh bin Haji. Dan malam ni kita akan tengok tajuk talak yang dimiliki oleh suami. Talak yang dimiliki oleh suami. Baik, kita mengetahui bahawa talak pada asalnya adalah milik suami. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, "Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah", yang bermaksud atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu sepenuhnya. Baik, yang dimaksudkan pihak yang memegang ikatan nikah ni ialah suami. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang dinyatakan oleh musannif pengarang kitab ini, kita mengetahui tentang talak ini memang adalah milik suami. Sebab itu cerai ini tuan-tuan, puan-puan, talak ini dia bukan milik isteri, bukan. Maksudnya, bila mana berlaku cerai, contoh, lafaz tadi disebut oleh isteri, adakah dia jadi cerai? Tak. Walaupun dia sebut secara tanjis, jelas, darat, ataupun secara ta'liq, gantung. Jadi bila sebut tentang hal ini, kita memahamilah tentang talak ini dia adalah hak milik suami. Maksudnya milik suami tadi walaupun berlaku secara gurauan yang disebut, ataupun acah-acah. Dan perkara ini tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi SAW memberi ingatan. Kalau main-main pun jadi. Baik. Maksud kepada milik suami tadi, tuan-tuan kita faham tadi, kalau membabitkan lafaz tadi disebut oleh isteri, dia tak akan jadi. Dia tak akan jadi. Kecuali dia akan ada lafaz tafwid, nanti kita tengok baliklah tuan-tuan, membabitkan lafaz tafwid. Baik. Walau bagaimanapun, isteri boleh mendapatkan hak talak dalam keadaan-keadaan tertentu, terutamanya Maksudnya puan-puan, walaupun talak tadi adalah hak suami, hak suami. Kalau begitu, adakah isteri bila mana berlaku sesuatu pada dia, dia tak boleh untuk nak buat tuntutan membabitkan cerai? Maka dalam kitab sebut tuan-tuan, isteri dia boleh mendapatkan hak talak tadi dalam keadaan-keadaan tertentu, terutamanya ketika mana? Ketika satu, jika dia dimudaratkan oleh suaminya. Makna puan-puan, bila mana berlaku kemudaratan, adakah isteri tadi dia duduk gitu je, tak ada apa-apa yang sepatutnya untuk tindakan dia? Bukan. Bermakna di situ ada hak isteri untuk dia buat tuntutan. Hak dia untuk dia dapatkan keadilan pada dia. Sebab itu para jemaah sekalian, saya pernah sebut di sini dulu, kan kita pernah belajar dalam bab
dalam bab ta'liq. Ta'liq dia ada dua kan. Ta'liq yang dibaca pada masa akad nikah tu. Ta'liq yang dibaca pada masa akad nikah di hadapan qadi, di hadapan dua orang saksi. Dan bila mana dibaca tadi, puan-puan, maka di situ kita nak menjaga dari sudut kemaslahatan isteri bersama dengan suami dia. Dan juga memberi peringatan kepada suami tentang soal hak dan tanggungjawab yang perlu dia kena laksanakan. Dan di situ memberi kuasa kepada isteri untuk membubarkan perkahwinan sekiranya berlaku perlanggaran ta'liq. Sebagaimana yang saya sebut, puan-puan, dan saya duduk di jabatan, begitulah di sudut yang difailkan ke mahkamah, kemudian didaftarkan di Jawi, puan-puan. Baik, maknanya di situ isteri dia ada satu solution, dia ada solution untuk keluar daripada perkahwinan sekiranya berlaku sebegitu. Bukan kata digantung, tidak bertali, tak boleh nak buat apa, bukan. Dia ada jalan-jalan dia. Sebab itu disebut dalam kitab, kalau berlaku tadi dia mudarat, maka tuan-tuan, Allah pun tak ajar pada kita. Kan Allah ajar pada kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita campurkan diri kita ini kepada kebinasaan. Manakala perlu kepada untuk tindakan untuk kita keluar, untuk kita dapatkan keadilan itu, kena. Makna kena dapat. Makna kena bertindaklah di situ. Sebab itu kita berbicara tentang ta'liq tadi, tuan-tuan, banyak. Yang ada dalam ta'liq yang saya sebut tadi, dibaca dalam majlis akad nikah. Adalah saya, si Polan bin si Polan, bahawasanya dengan ini bertaklik bahawa jika, itu contoh, sekiranya saya melakukan sebarang, sekiranya saya meninggalkan isteri saya, itu di antara benda-benda yang berkait. Maka kalau berlaku pelanggaran ta'liq tadi, maka jika sabit aduan isteri di sisi mahkamah, maka di situ isteri dia membayar ataupun memberikan kepada mahkamah dengan bayaran RM10, maka berlaku. Mahkamah boleh pisahkan di antara pihak-pihak ini. Cuma dia tidak akan berlaku secara spontan. Puan-puan, dia tidak berlaku secara spontan. Makna bila berlaku pelanggaran terus jadi bercerai. Tak. Makna dia perlu dibawa ke mahkamah di situ. Maka itu adalah hak yang dibolehkan, tuan-tuan. Sekarang ni kalau sudah peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 50. Selangor pun rasa 50 juga, tuan-tuan, di bawah Seksyen 50. Baik. Jadi dalam fiqh minhaji ni, dalam bahasa kitab ni, tuan-tuan, bermakna di situ bila mana berlaku kemudaratan, isteri tadi dia boleh bertindak untuk dapatkan hak dia jika dia dimudaratkan oleh suami dia. Macam ta'liq tadi, dia nak, tuan-tuan, dia kena ada evidence di situlah, pembuktian. Manakala tidak ada bukti, tuan-tuan, agak susah juga untuk nak buktikan perkara tersebut. Okey, baik. Yang kedua, jika suami cuai dan tidak memenuhi sebahagian daripada hak-hak isteri. Maknanya cuai, tuan-tuan, dari sudut soal tanggungjawab. Soal tanggungjawab di situ. Yang sepatutnya dia laksanakan kepada isteri, dia tak buat. Benda ni banyak ni, tuan-tuan, banyak membabitkan soal hak dan tanggungjawab ini. Sebab itu dia benda-benda hak ni, tanggungjawab ni, tuan-tuan, bila mana tidak dibuat, dia akan memberi kesan dalam perkahwinan. Dia akan memberi kesan kepada perkahwinan itu, yang membuatkan perkahwinan tadi tak tenang, hidup. Tuan-tuan, satu, kalau kita tengok secara direct, ya dosa tak dosa. Bahkan dosa inilah dia akan membebankan hidup kita. Dosa inilah dia akan membenamkan rasa jiwa tak tenteram. Sebab dia melibatkan hak yang melibatkan kewajipan. Bila kita sebut kewajipan itu, tuan-tuan, sesuatu amanah yang Allah pundakkan kepada seseorang, kalau suami-suami, isteri-isteri, untuk laksanakan tanggungjawab itu. Kamu tak buat, dosa itu satu. Yang keduanya, dia akan bagi kesan, tuan-tuan. Dia akan bagi kesan. Baik.
Selepas itu kita bertanya, berapa kalikah suami berhak menjatuhkan talak ke atas isterinya? Kerana pada asalnya dia adalah pemilik hak tersebut. Baik tuan-tuan, dalam bahasa kitab kita jumpa juga tuan-tuan, disebut dalam bahasa kitab ini. Disebut tentang talak, kemudian ada disebut tentang berapa kali berlaku makna lafaz talak yang dimiliki oleh suami. Tuan-tuan, saya jumpa perintah mahkamah ada yang cerai isteri dia sebanyak bintang di langit, ada. Marah sungguh. Saya tengok perintah mahkamah, tuan-tuan, saya pernah jumpa bintang di langit, kemudian pasir di pantai. Banyak tu tuan-tuan. Habis kita nak berapa dia punya tu? Tuan-tuan, Baik. Jadi jumlah talak yang terletak pada suami ni tuan-tuan, sebagaimana disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah, tuan-tuan, perempuan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Tuan-tuan, secara umumnya dia akan ada 3. 2 boleh rujuk, jadi 3 tadi tambah 1 lagi 3 tadi, maka hak tu yang tak boleh dirujuk. Baik. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh rujuk kembali, 2 kali. 2 kali. Yang kita tahu ni talak yang boleh rujuk ni, talak 1, talak 2, itu 2 kali tadi adalah talak yang boleh rujuk. Yang disebut tentang talak yang boleh dirujuk ataupun talak raja'i. Itu. Baik. Sesudah itu bolehlah dia rujuk, dipegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya atau dilepaskan dengan cara yang baik. Tuan-tuan, ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Okey. Maknanya jelas dalam ayat ini Allah cerita tentang talak yang boleh dirujuk 2 kali je. Berlaku talak 1 ataupun berlaku talak 1 sekali lagi, dia akan jadi 2. Dan kita belajar dalam bab talak ni tadi, dia akan bergerak. Talak ni bergerak, puan-puan, dia akan bergerak. Ataupun dia sebut, suami tadi disebut talak 2 sekaligus. Dia mengatakan kepada isteri dia dengan lafaz cerai talak 2 sekaligus. Maka talak tadi adalah talak raja'i. Cuma dalam ayat ini juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita belajar bila mana rujuk tu tadi, kalau dalam ayat Allah secara direct, suami tadi kalau dia nak rujuk balik, dia boleh pegang terus isteri dia dengan cara yang sepatutnya. Maknanya tuan-tuan, di situ nak menunjukkan boleh dirujuk. Cuma bila sebut dalam erti kata rujuk ni, tuan-tuan, sebab itulah kita ada membabitkan dari sudut prosedur rujuk. Di jabatan tuan-tuan, saya terlibat direct dululah. Terlibat direct tuan-tuan dulu. Dalam bab rujuk, macam dia berlaku di hadapan bila mana ada kes, pergi ke jabatan dan pasangan tadi nak rujuk. Antara dia akan jumpa pendaftar perkahwinan dan rujuk berlaku di hadapan saya salah seorang dulu. Bila mana tuan-tuan dari sudut lafaz tadi disebut secara jelas. Kadang-kadang ada juga lafaz yang disebut di rumah dan mengambil kira dalam bab itu. Mengambil kira. Tuan-tuan, ni contoh, berlaku cerai bulan Disember. Hari itu tuan-tuan, dia pergi ke Jawi bulan 2. Cerai berlaku Disember 2021. Mahkamah sahkan cerai tadi berlaku. Jelas. Lafaz talak 1, raja'i. Kemudian pasangan ni nak rujuk balik. Nak rujuk balik. Mungkin juga tuan-tuan, bila mana kan dia dalam talak raja'i tuan-tuan, masih tak dia boleh duduk sekali? Masih tak boleh duduk sekali? Masih.
Boleh duduk sekali lagi. Sebab talak raj'i tadi masih lagi ada hak. Suami tadi ada hak pada bini dia. Itu maksudnya. Dan isteri tadi dia tak boleh nak buat apa. Dia masih lagi terlibat. Dia masih lagi ada ikatan dengan suami dia. Sebab iddah tadi masih lagi mengikat. Tuan-tuan. Cuma hari ini kadang-kadang berlaku. Bila mana berlaku gitu. Ialah berlaku berasingan. Tapi sebenarnya dia masih lagi boleh duduk sekali. Ada di situ. Baik. Tuan-tuan, saya sebut tadi. Ada yang berlaku ya Disember 2021, mungkin ada di situ suami dah rujuk isteri dia di rumah. Suami dia rujuk isteri dia di rumah. Abang rujuk balik dengan awak. Saya rujuk balik dengan awak. Kita rujuk kembali. Kita duduk sama-sama balik. Itu bahasa kiasan yang secara kinayah. Kalau saya rujuk balik dengan awak, itu lafaz secara sarih jelas. Kemudian bulan 2 baru dia pergi ke Jawi. Contoh. Ustaz, saya nak rujuk. Maka di posisi saya, tuan-tuan, saya akan tengok, ada tak suami dah sebut lafaz rujuk sebelum itu? Kalau dah ada lafaz rujuk sebelum itu disebut, contoh tadi di rumah dia sebut, saya akan tengok di situ dan persabitan rujuk akan berlaku mengikut tarikh bila dia sebut lafaz tadi. Cuma kalau tak sebut lagi, dalam tempoh iddah dia akan rujuk di hadapan kami di peringkat pendaftar dan kita akan rekodkan, tuan-tuan. Baik, di situ adalah prosedur dia berkaitan rujuk ni. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia dalam bab ni kan kita kena rujuk pada orang yang sepatutnya. Cuma kadang-kadang kita, tuan-tuan, bila mana berlaku begini, kita tak rujuk. Kita tak rujuk pada orang yang sepatutnya untuk kita dapat pandangan. Kadang-kadang kita buat keputusan sendiri. Kita buat keputusan sendiri. Tuan-tuan, macam ialah dalam bab rujuk tadi, dia kena ada rekod lah, tuan-tuan, pandangan saya lah. Bahkan saya mengatakan rekod tu perlu untuk kita tengok. Sebab bila mana tidak ada rekod, berlaku rujuk ialah berlaku macam saya sebut tadi, berlaku rujuk di rumah. Dari sudut syaratnya mungkinlah sah. Cuma kadang-kadang maknanya ada pasangan yang memang berpegang begitu. Dia tak rujuk pada orang, dia kira dia je. Akhirnya berlaku, tuan-tuan, berlaku masalah balik, konflik dalam rumah tangga, berlaku cerai pula. Berlaku rujuk lagi. Sedangkan sewaktu itu, contoh, dulu kalau berlaku talak 2, tuan-tuan, talak raj'i. Berlaku lagi sekali, talak 3. Tapi ada yang rujuk lagi. Ada yang rujuk lagi. Sebab dia duduk ingat talak 1, dia lafaz lepas itu. Masih lagi duduk sekali. Mana dia memahami talak 1, talak raj'i. Sedangkan talak tadi dia bergerak. Sebab itu, tuan-tuan, saya sepanjang saya duduk dengan kes, tuan-tuan, di jabatan handle sebelum ini. Untuk makluman, tuan-tuan, saya baru saja berpindah masuk ke bahagian masjid, pengurusan masjid. Sebelum ini duduk dalam bahagian perkahwinan lah, baru je. Dalam 2-3 hari lepas saya berpindah masuk ke bahagian pengurusan masjid. Cuma saya melihat kepada pengalaman yang ada, tuan-tuan, 10 tahun duduk dengan kes. Kalau berlaku cerai ataupun berlaku rujuk ni, kalau kita tak settle secara dokumentasi, tuan-tuan, benda ni akan berbangkit isu nanti. Dia bukan berlaku berbangkit pada hari ni. Mungkin 2-3 tahun akan datang, 5-6 tahun akan datang. Yang pada waktu itu, tuan-tuan, dia akan memberi kesan. Bila nak rujuk balik, tak tahu ke mana dah. Sebab itu dia perlu dari sudut dokumentasi tadi perlu. Dalam bab rujuk, ia sangat-sangat perlulah. Baik. Jadi, tuan-tuan, berbalik pada ayat tadi, jelas Allah Ta'ala sebut tentang talak yang boleh dirujuknya hanya 2 kali sahaja. At-talaqu marratan. Berlaku lagi selepas daripada tu, no. Tak boleh. Okey, Baik. Yang tak boleh ni, tuan-tuan, siapa sebut? Yang tak boleh ni kita dapat daripada mana? Juga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Sesudah diceraikan 2 kali. Sesudah diceraikan 2 kali, kata Allah. Jika diceraikan pula,
bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya sesudah itu sehingga dia berkahwin dengan suami yang lain. Ni bila mana berlaku cerai talak 3, dah berlaku 2, tambah satu lagi 3 jadi. Baik, maka Allah kata fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka dia tak halal dah bagi si suami tadi. Cuma ada ruang tadi. Isteri dia nikah dengan orang lain, diceraikan, berlaku perkahwinan dan berlaku persetubuhan dengan suami baru, kemudian diceraikan. Bukan dengan jalan plan. Puan-puan, la'anallahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa matan tuan-tuan. Laknat Allah kepada orang yang plan. Sama ada lelaki ke perempuan tadi, dia plan. Tuan-tuan, la'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Allah Ta'ala laknat. Bila sebut Allah Ta'ala laknat ni tuan-tuan, ya, ada yang buat begitu. Dia cerai talak 3 suami isteri dia, kemudian dia plan suruh orang lain, member dia menikah dengan bini aku, kemudian mencerai balik. Berlaku begitu. Dan dia perkahwin dengan isteri dia. Tuan-tuan, pengamatan saya lah dengan kes tuan-tuan, bila mana berlaku kes macam ni, tuan-tuan, saya tak pernah melihat di situ adanya kebahagiaan. Walaupun dia nikah balik. Sebab dia melanggar apa yang Allah Ta'ala jelaskan di situ. Tuan-tuan, sama ada dia nikah di Thailand ke, macam-macam tuan-tuan. Tapi nak cerita tadi, dia akan memberi kesan kepada hidup bila mana ada pelanggaran di situlah tuan-tuan. Kecuali berlaku dengan jalan yang tidak dirancang. Ya, berlaku cerai talak 3. Kemudian isteri tadi berkahwin dengan orang lain, berlaku perceraian itu. Masa kahwin dan berlaku persetubuhan dan diceraikan. Dan dia nikah balik dengan suami dia dengan tidak dirancang. Tuan-tuan, maknanya dengan jalan yang sebetulnya. Cuma bila mana dibuat dengan jalan yang tipu di tuan-tuan, dengan jalan Allah. Tak tahulah tuan, saya duduk dengan kes lama ni. Tuan-tuan, saya mengatakan, tuan-tuan, saya tak pernah jumpa okey lah. Makna gitu Saya tak pernah jumpa okey. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita dah tengok 2 ayat tadi jelas dah pada kita. Yang jelas tentang talak yang boleh dirujuk 2 kali. Berlaku talak 3, maka tak boleh. Jelas dah tak boleh di situ. Baik, ayat di atas menerangkan suami berhak menceraikan isterinya sebanyak 3 kali. Kalau kita tengok secara umum, talak yang dimiliki oleh suami berapa? 3 je. Walaupun berlaku disebut bintang di langit, pasir di pantai, dia limit dia hanya 3. 3 je mana di situ. Sebutlah. Cuma saya sebut benda-benda gini tuan-tuan tadi kebanyakan berlaku, kalau sebegitulah, berlaku di luar mahkamah. Berlaku lafaz cerai yang disebut di luar mahkamah. Di luar. Biasanya dengan tanpa kebenaran. Berlaku cerai di situ tanpa kebenaran. Yang berlaku perceraian tadi difailkan ke mahkamah di bawah Seksyen 55A untuk pengesahan cerai tu, tuan-tuan. Biasanya bukan di bawah Seksyen 47 tuan-tuan, bukan melibatkan yang difailkan ke mahkamah disebut gitu, tak. Kebanyakan di luar mahkamah. Buat pengesahan baliklah makna di situ. Baik, jelas di situ tuan-tuan sebanyak 3 kali. 2 daripadanya adalah talak raja'i, 2 daripadanya talak raja'i, iaitu yang boleh rujuk kembali, dan talak yang ketiga ialah talak yang tidak boleh dirujuk melainkan dengan syarat yang akan kita sebutkan nanti, akan dibincangkan nanti tuan-tuan. Maknanya 2 boleh dirujuk dan 3 dia tak boleh dah. Tak boleh dah di situ. Baik. Maksud hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang lelaki menceraikan isterinya, dia berhak rujuk kembali. Tuan-tuan, apa maksud berhak rujuk kembali? Sebagaimana saya sebut tadi ya, bila mana berlaku perceraian talak raj'i, baik, bukan bila mana dalam tempoh iddah, hak tadi masih lagi ada. Hak apa? Hak kepada hak suami tadi untuk dia dengan isteri dia masih lagi ada. Dan juga isteri tadi masih lagi berhak untuk mendapat nafkah dalam tempoh iddah. Nafkah kalau membabitkan nafkah anak-anak, dan nafkah membabitkan dari sudut tempat tinggal. Itu yang perlu, yang mana yang isteri tadi boleh ataupun yang perlu dia dapat daripada suami dia kalau berlaku perceraian talak raj'i ini. Dia bukan tinggal langsung begitu tuan-tuan, perempuan berlaku begitu, jangan. Berdosa kita, berdosa. Sebab itu kita berbicara tentang cerai ini tuan-tuan, ya, walaupun berlaku perpisahan di situ, namun dalam masa yang sama di situ ada tata tertib dia. Walaupun dalam perceraian, indahnya Islam di situ. Dia tidak pakai putus terus, tak. Masih lagi ada ikatan. Bahkan kalau membabitkan anak-anak yang ada tuan-tuan hasil daripada perkahwinan suami isteri tadi, adakah si anak-anak terus putus hubungan dia dengan ayah dia, dengan ibu dia? Tak, masih lagi ada ikatan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, kalau yang membabitkan perceraian tuan-tuan, yang membabitkan perceraian, anak nak kahwin, mungkin kita dah dengan isteri tadi dah berpisah lama contohnya, anak nak kahwin, jangan sekali-kali kita ada konflik dengan isteri yang akhirnya membawa kita kepada anak, sampai kita jadi enggan menjadi wali. Tuan-tuan saya, Allahu Akbar, sepanjang duduk tuan-tuan, ialah juga sebagai pendaftar nikah cerai dan rujuk ni tuan-tuan, ialah bercerai dia dua tu, tapi anak-anak jadi mangsa. Bergaduh dengan isteri tuan-tuan, ada perkara-perkara yang berkait, anak jadi mangsa. Siapa berlaku tuan-tuan? Adalah berlaku tuan-tuan, majlis siap, okey dah, daripada pasangan pengantin datang apa semua, anak nak kahwin, tiba-tiba wali tak hadir dalam majlis akad nikah. Asalnya nak hadir, aku nak hadir, okey. Tiba-tiba tak hadir dalam majlis akad nikah, menangis anak. Tak boleh nak buat sebab melibatkan wali tadi. Tak boleh nak buat tuan-tuan. Walaupun macam contoh, kalau saya sebagai juru nikah pun tak boleh, sebab kuasa wali tu masih lagi ada pada ayah dia. Ustaz tolong dah semua dah diatur. Tak boleh perempuan, tambah-tambah lagi ayah wali mujbir. Tapi dosa tak ayah buat begini, berdosa dia pada anak, berdosa pada anak tuan-tuan. Sebab tu kita jadi orang tua ni, kita kena ingat tuan-tuan, jangan berlaku asbab begitu kita derhaka balik pada anak. Jangan. Allah akan tanya kita suatu hari nanti, dan anak akan persoalkan kita di hari akhirat. Ya, sepatutnya kita ayah, kita sebagai wali, kita kena jalankan hak dia. Anak, dia ada hak yang sepatutnya tuan-tuan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, balik pada tadi, berhak rujuk kembali, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi jika menceraikannya dengan talak 3, dia tidak boleh rujuk kembali. Sebagaimana rujukan asasnya adalah pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 230 tadi. Ada ayat pada 230 tadi. Baik. Oleh itu ijma' ulama tuan-tuan, bermakna persepakatan para ulama. Dia kata apa? Mengatakan bahawa suami memiliki 3 talak. 3 talak. Dan talak yang ketiga itu adalah talak bain, sebagaimana kita bincang sebelum ini. Bain ni makna yang tidak lagi memberi hak kepada suami untuk rujuk kembali isteri. Selepas itu dia tidak boleh rujuk kembali kepada isterinya, dan dia hanya boleh kembali dengan beberapa syarat yang akan diterangkan nanti. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam bab kita bincang tadi, dalam bab talak yang dimiliki oleh suami ini jelas pada kita. Hak siapa? Hak maknanya membabitkan talak ni tadi adalah hak siapa? Milik siapa? Suami.
milik suami. Sebab tu tuan-tuan, bila mana ada kes perceraian, perceraian di luar mahkamah, isteri buat pengesahan cerai di bawah Seksyen 55A tadi, biasanya mahkamah akan panggil suami. Mahkamah akan panggil suami untuk nak dengar suami betul tak dia sebut lafaz. Kalau betul, barulah ada pensabitan di situ. Makna di situ tuan-tuan. Tu. Berbeza dengan perceraian secara lain, membabitkan macam saya sebut tadi, ta'liq di bawah Seksyen 50, fasakh. Itu lain. Sebab dia tidak memerlukan kepada lafaz suami, tetapi dia memerlukan kepada evidence yang ada, pembuktian yang ada. Kalau isteri dia nak tutup fasakh sebagai contohnya, tuan-tuan, maka isteri tadi dia perlu buktikan betul tak suami dia tak bayar nafkah, tak bagi nafkah. Maka pembuktian tadi dia terletak pada si isteri untuk pembuktian. Ada di situ. Mana kena ada pembuktian lah di situ. Baik. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, oleh kerana masih lagi ada, insya-Allah kita berhenti 2-3 minit lagi tuan-tuan. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Syarat sah talak, tuan-tuan. Syarat sah talak. Jadi dalam tajuk ni kita tengok talak yang dimiliki oleh suami dan syarat sah talak. Baik, suami mestilah mempunyai syarat-syarat berikut supaya beliau mempunyai hak talak dan membolehkan talak berlaku. Makna kita faham di sini, suami untuk nak membolehkan talak tadi berlaku dan dia mempunyai hak terhadap talak itu, maka dia mesti ada syarat. Baik. Apa dia syarat dia tuan-tuan? Yang pertama, akad nikah telah sabit berlaku. Akad nikah telah sabit berlaku. Baik. Talak seorang lelaki terhadap seorang perempuan yang tidak dinikahinya tidak jatuh. Sebab itu tuan-tuan, syarat yang pertama membabitkan talak tadi terjadi sah. Bila mana kita berbicara tentang soal hukum wad'i, sah tak sah ni tuan-tuan adalah kita tengok kepada syarat. Baik, syaratnya apa? Mestilah akad nikah telah sabit berlaku. Apa maksud telah sabit berlaku? Makna perkahwinan ataupun akad nikah yang berlaku tadi ia sah dari sudut hukum syarak. Persabitan tadi sah dari sudut hukum syarak, jelas. Dan dia tidak akan berlaku sekiranya perempuan yang disebut lafaz cerai tadi, tuan-tuan, sekiranya tidak ada ikatan perkahwinan. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, macam berlaku nikah di Thailand. Betul ke sah nikah ni? Nak kena tengok tadi. Sebab di Thailand ada yang sah, ada yang tidak. Saya berani sebut benda ni sebab saya duduk dengan kes tuan-tuan. Saya duduk bergelumang dengan kes 10 tahun saya duduk dengan kes. Sebab tu nampak sedikit sebanyak dalam bab ni. Ada yang nikah di Thailand. Dapat siji nikah tuan-tuan. Yalah, dapat siji nikah tadi. Tapi hakikat nikah tadi tak sah. Kenapa tak sah? Antara isunya tentang wali, isu nikah dengan bini orang. Nampak tak benda-benda gitu? Dia tak boleh nak buat di Malaysia, di Thailand. Nikah di Thailand, dapatlah siji nikah. Tuan-tuan. Ada yang berlaku juga dalam negara kita, berlaku nikah sedikit, tuan-tuan, berlaku nikah sedikit, nikah disgambut. Membabitkan kes poligami, tuan-tuan. Saya handle kes ni, tuan-tuan, saya handle kes ni. Membabitkan perkahwinan seorang lelaki, warga negara wilayah persekutuan, orang wilayah persekutuan, tuan-tuan, bermastautin di wilayah persekutuan, dia berkahwin dengan negeri lain, tuan-tuan, negeri lain. Saya tak sebut negeri lain, tuan-tuan. Berlaku nikah disgambut. Siapa nikahkan dia? Tuan-tuan, salah seorang yang nikahkan dia adalah seorang kiai daripada Indonesia. Kes poligami. Berlaku nikah disgambut. Siapa nikahkan dia? Kiai daripada Indonesia. Bila berlaku pernikahan di situ, tuan-tuan, ada siji nikah tadi yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, kalau ialah orang tak duduk di bahagian perkahwinan, tuan, dia tak nampak siji nikah tu palsu.
sijil nikah tadi adalah sijil nikah palsu. Dapat tak sijil nikah? Dapat. Sebiji macam sijil nikah wilayah persekutuan. Tuan-tuan. Dan isteri dia mengandung. Bila mengandung ni lah tuan-tuan. Bila mengandung, tuan-tuan, dapat anak, melahirkan anak, tuan-tuan. Bila nak melahirkan anak, hospital minta mana sijil nikah. Dia bagi sijil nikah, tuan-tuan. Mungkin di hospital dia tak tahu. Asli tak asli, palsu tak palsu, tuan-tuan. Okey, tak apa. Settle habis itu. Kemudian tuan-tuan nak pergi daftar anak di JPN. Di JPN ni tuan-tuan kami link tak? Kami link. Kami link dengan JPN. JPN tengok, sijil nikah lain, rujuk dengan Jawi. Kebetulan bawa saya handle. Saya tengok, tuan-tuan, saya balas balik kepada JPN, palsu. Bila palsu, tuan-tuan, JPN nak daftar tak tentang anak dia? Hold dulu. Nak tengok satu, sebab sijil nikah tadi palsu, tuan-tuan, palsu. Bila palsu ni benda yang tak tahu macam mana. Mungkin dia nikah ke, tak nikah ke, mana begitu. Akhirnya ending cerita ni, tuan-tuan, ending cerita ini, maka tuan-tuan, saya buat pengesahan nikah di mahkamah dan saya dapatkan maklumat banyak dan saya buat pengesahan nikah balik pasangan ni di mahkamah. Mahkamah mensabitkan nikah tadi tak sah dari sudut hukum syarak. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab masa berlaku nikah tu tadi, yang Kia itu tadi nikahkan, tuan-tuan, rupanya isteri dia tu tadi, isteri dia tu adalah statusnya adalah anak tidak sah taraf. Dia perlu kepada wali hakim. Kia ini apa cerita dia dengan si isteri ni? Hubungan apa dia? Yang dia nikahkan tadi, hubungan apa dia? Wali hakim. Siapa lantik dia sebagai wali hakim? Kuasa mana? Kuasa dari sudut syarak. Kat mana dia dapat? Tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, itu masalah dia. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ini contoh membabitkan nikah tak sah dari sudut hukum syarak. Dan bila mana berlaku nikah tak sah dari sudut hukum syarak, tuan-tuan, dia cerai isteri dia. Adakah berlaku cerai? Dia tidak akan berlaku cerai. Sebab berkait. Nak sabit tentang cerai, nikah mesti sah dari sudut hukum syarak. Kalau tak berlaku nikah, macam mana nak berlaku cerai? Tuan-tuan. Baik. Jadi jelas di situ, tuan-tuan, berkait dengan nikah ni dia mesti sabit. Mesti sabit, tuan-tuan. Sebab itu setakat ni lah, tuan-tuan, bila mana membabitkan perkahwinan, membabitkan kes perceraian nak difailkan ke mahkamah, kalau berlaku perkahwinan tadi macam di luar negara, tuan-tuan, biasanya mahkamah akan minta supaya buat pengesahan nikah dulu. Kalau nikah sah dari sudut hukum syarak, barulah boleh pergi kepada cerai. Tapi kalau memang dah tak sah dah, nak kata cerai macam mana? Dia tak akan berlaku cerai. Baik. Talak juga tidak jatuh terhadap perempuan yang dinikah, yang akan dinikahi. Baru nak kahwin. Nikah tak lagi. Memang planningnya dalam proses. Tiba-tiba lelaki tadi dia sebut dalam apa cerai, saya ceraikan awak. Jadi tak cerai tadi, dia tak jadi cerai. Dia tak akan berlaku pensabitan. Tuan-tuan, baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, nanti kita akan sambung baliklah perbincangan ini. Jadi kita sebagai umumnya kita fahamlah memiliki siapa yang memiliki talak tadi adalah suami. Berapa bilangannya? 3 yang ada, dan kita belajar sedikit syarat tentang sah talak tu tadi. Jadi kita akan sambung pada masa akan datanglah, tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.